Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 3 Ramadan 44 bersamaan dengan 25/3/23, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Muzammil. Surah Al-Muzammil, surah yang ke-73, juzuk yang ke-29. Ayat yang kita akan bincangkan di sini bermula ayat 15, berakhir ayat 19 biiznillahi azza wa jalla. Di mana dalam ayat-ayat ini Allah Ta'ala ceritakan umat yang terdahulu. Di antara umat terdahulu itu Fir'aun dengan geng-geng dia, bagaimana Allah Ta'ala telah binasakan mereka dengan begitu dahsyat, iaitulah mati, tenggelam, lemas dalam laut Qalzum. Kemudian Allah Ta'ala beri peringatan juga kepada yang masih hidup lagi pada masa itu, zaman Nabi SAW. Dan pada zaman kita ini pun, kita kena ingat bahawa kita akan melalui satu hari yang begitu dahsyat. Nama dia hari yang kalau orang mengandung gugur anak, kalau budak-budak uban naik atas kepala. Sebab apa? Huru-haranya pada hari kiamat. Kecuali orang yang bertakwa, mereka selamat, mereka bangkit di kubur dalam keadaan aman, damai, tenang dan di bawah rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah sekalian, kita mula baca ayat. Tengok yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi yang asli, muka surat 1310. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila fakaifa تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. Allahu Akbar. Tengok balik kepada ayat 15. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Sesungguhnya kami telah mengutuskan kepada kamu. Kepada kamu siapa dia? Umat manusia ni. Siapa dia? Seorang Rasul yang menjadi saksi terhadap kamu tentang orang yang mematuhi atau menolak seruannya. Siapa dia Tuhan hantar mari itu? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kami telah mengutuskan kepada Fir'aun seorang Rasul, iaitulah Sayyidina Musa alaihi salam, kemudian ditemani oleh adik-beradik dia Harun alaihima wa ala nabiyyina salatu wassalam. Para pelajar, tengok kita punya munasabah. Lamma haddadal mukazzibin,
dalam ayat yang lepas Allah Ta'ala beri amaran kepada golongan yang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak mau terima ajaran Nabi. Allah Ta'ala cerita kepada mereka tentang hari kiamat. Kemudian datangnya ayat ini disebut tentang Fir'aun. Bagaimana Fir'aun mendiang Fir'aun ni? Mendiang Fir'aun. Allah SWT hantar Nabi Musa. Dia lawan Musa, Allah tenggelamkan dia. Jadi wa aidan lamma dzakara al-azab wa waqtahu, Allah Ta'ala dah sebut tentang azab dan bila berlakunya azab itu pada umat terdahulu, supaya orang-orang Mekah yang ada pada zaman Nabi sallallahu celak mata, buka telinga, mudah berjalan sana sini. Ada yang pergi ke Mesir tengok Fir'aun, ada yang pergi ke Samud, ada yang pergi ke kaum Ad. Semuanya mereka dah tengok. Maka Allah Ta'ala peringatkan kepada mereka, sekarang aku hantar kepada kamu Rasul. Inna arsalna ilaikum Muhammadan. Aku hantar kepada kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi saksi di atas iman. Siapa yang menerima dakwah Nabi, siapa yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dan siapa pula yang lawan, menentang, engkar kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala kata, aku hantar kepada kamu Rasul dari kalangan kamu sendiri. Orang Mekah, orang kampung, rumah Abu Jahal dengan rumah Nabi tak jauh. Rumah Abu Sufyan berjiran je dengan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa boleh buat, tertangguhnya Abu Sufyan sehingga 20 tahun baru masuk Islam. Matinya Abu Jahal dibunuh di Badar. Matinya Abu Lahab selepas daripada peperangan Badar, dan geng-geng penyagak Mekah semuanya yang besar-besar semuanya mati di Badar. Nabi kita campak letak dalam sebuah telaga, nama dia Qalib Badar. Itu keadaan mereka. Jadi mu tak dengar juga Fir'aun mati dalam laut, mu nak mati juga, maka Allah Ta'ala matikan mereka, terbunuhnya mereka dalam peperangan Badar ketika pada bulan Ramadan, 17 Ramadan tahun yang kedua Hijrah. Jadi ini ayat. Allah kata, sebagaimana aku utuskan kepada Fir'aun seorang Rasul, Nabi Musa. Apa jadi? Tengok ayat 16. Fa'asa Fir'aunur Rasul. Maka Fir'aun menderhaka kepada Rasul itu. Fir'aun derhaka kepada Musa. Fir'aun lawan Harun. Falam yu'minu bihi wa bima ja'a bihi. Dia tak beriman kepada Nabi Musa dan Taurah yang dibawanya. Apa jadi? Fa akhadnahu akhdan wabila. Lalu kami menyeksakannya dengan azab seksa yang seberat-beratnya. Wabila ay thaqila, azab yang berat. Apa dia azab berat? Fir'aun mati di hadapan pengikutnya. Pengikutnya mati bersama dengan Fir'aun, tenggelam dalam laut Kalzum, atau sekarang dikenali dengan nama Laut Merah. Mati dalam laut. Jangan duduk main. Baik, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, tanda pelajar. Dalam surah Az-Zariyat ayat 40, fa akhadnahu wa junudahu fanabaznahum fil yammi wa huwa mulim. Kami ambil tindakan kepada Fir'aun dengan tentera-tenteranya yang mengejar Musa. Kami campakkan mereka ke dalam laut dalam keadaan mereka hina. Tenggelam lemah, kokak-kokak Fir'aun. Bila dia tenggelam, baru dia declare, aku percaya dah kepada Tuhan Musa dengan Tuhan Harun. Allah kata, al-an, lah ni Fir'aun baru nak beriman, sudah habis tempoh. Kita hari ni sedar celek mata molek-molek, tak mau taubat juga. Bila dekat nak mati baru taubat, maka Allah Ta'ala tutup pintu. Pintu taubat ditutup 2 kali. Tulis pelajar. Babut taubah. Pintu taubat ditutup 2 kali. Yang pertama, apabila orang tu nak mati. Ini untuk individu. Yang kedua, apabila berlakunya kiamat.
Bila naik matahari sebelah barat, tak ada lagi lah nak bertaubat, sudah tidak ada. Kena ingat tu dua tempat, la taubata, lam tuqbal at-taubah, tidak diterima lagi taubat. Baik, tengok ayat 17. Fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. Sekiranya kamu tidak ditimpa azab di dunia, Allah Ta'ala bagi dua cara dia ambil tindakan. Sama ada ambil selalu, atas dunia ni nunginya selalu dah. Tahu nunginya, maknanya mati bergelimpangan. Setelah jatuhnya ditimpa azab, mana kalau aku tak ambil tindakan di atas dunia, apa jadi? Maka bagaimana kamu dapat memelihara dan menyelamatkan dari kami diri kamu jika kamu kufur engkar dari azab Allah? Nak selamat? Tak selamat. Bila? Yaumai yaj'alul wildana shiba, hari yang huru-haranya menyebabkan kanak-kanak menjadi tua beruban. Budak-budak duk main lato-lato ni. Main lato-lato celek mata budak ni. Lato-lato ni kerja dia benga. Bunyinya bising, faedahnya tidak ada. Tak ada. Baik. Jadi budak-budak yang main ni, bila hari kiamat esok, habis jadi ubat belaka. Sebab terlalu huru-hara. Kalaulah ada ibu mengandung, semuanya akan gugur. Tapi tak ada dah orang mengandung, masa tahu. Itu ibarat kata. Munasabatul ayah lima qablaha. Apakah munasabah ayat dengan ayat sebelumnya? Lamma ulima, setelah kita mengetahui bahawa Allah Ta'ala akan ambil tindakan yang keras ke atas para penentang Islam, wa annahu la yughni zal jadd minhul jaddu, tak ada siapa yang boleh selamat daripada azab Allah, orang besar ke orang kaya, orang kecil ke apa. Sabbaba an zalika qawluhu muhazziran lahum, maka Allah Ta'ala bagi peringatan di sini, kamu kalau nak selamat jangan ikut Fir'aun. Apa dia Fir'aun? Fir'aun dah lawan Nabi Musa. Fir'aun derhaka kepada Allah. Fir'aun mengaku jadi Tuhan. Fir'aun sombong dan angkuh. Macam-macam lagi gaya Fir'aun yang menyusahkan dirinya sendiri. Jadi Fir'aun telah menyusahkan dia, menyebabkan dia dalam keadaan yang begitu huru-hara. Maka Allah tanya di sini, fa kaifa tattaqun, bagaimana keadaan kamu dapat meliharakan diri, menyelamatkan diri? Ai fa kaifa tahsulu, fa kaifa tahsulu lakumul wiqayah, bagaimana kamu nak selamat, kamu nak jaga diri kamu, nak selamatkan diri kamu daripada huru-hara hari kiamat yang menyebabkan kanak-kanak akan jadi uban, kalau ada orang mengandung akan gugur kerana terlalu huru-hara. Sekiranya kamu masih lagi tak berada dalam keadaan kufur, dalam keadaan kafir. Jadi kalau kamu kafir, macam mana kamu nak buat? Tengok ni. Jadi ayat ini satu pengingkaran, bantahan. Sebagaimana kata Syekh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Bagaimana mereka ingkar? Kenapa kamu tak mahu terima dakwah Nabi? Sedangkan dulu-dulu lagi sudah ada Nabi, sudah ada Rasul yang datang memberi khabar gembira, memberi amaran kepada kamu. Tapi kamu degil, kamu kerah kepala, kamu tak mahu juga. Sepatutnya tak berlaku benda tu. Mana orang dah bagi amaran, dah bagi peringatan, tapi kamu masih lagi degil, masih lagi berkeras, tak mahu lawan juga. Maka ketika itulah mereka akan berada dalam keadaan huru-hara yang begitu dahsyat. Jadi bagaimana kamu dapat aman? Kalau kamu kufur, kalau kamu derhaka, kamu tidak akan mendapat keamanan pada hari yang begitu dahsyat. Allahu Akbar. Dengar satu hadis. Hadis ni agak menakutkan. Tanda pelajar hadis. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala
Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Adam, untuk kita. Ya Adam. Adam pun jawab, labbaika wa sa'daik. Labbaika wa sa'daik. Itu jawapan orang panggil penuh dengan adab dan kesantunan. Macam kalau kita kalau contohnya ustaz panggil kita, Muhammad, kita kata labbaik. Boleh. Labbaik, mana jawapan? Ya. Saya. Gitulah, labbaik. Wal khairu fi yadaik. Nabi ada kata labbaik wa sa'daik. Ya Allah, ya Rabbi. Semua kebajikan itu berada di tangan kau, ya Allah. Fayaqun. Allah kata, Adam, akhrij ba'san nar. Mu keluarkan daripada zuriat kamu orang yang akan dicampur ke dalam neraka. Qala, kata Adam, wama ba'sun nar. Apa dia nak campur di neraka ni, ya Rabbi? Tu ada saya kan anak cucu dia masuk neraka, nanya. Allah kata, min kulli alfin tis'ami'atin wa tis'atan wa tis'in. Daripada 1000 orang, 999 campur dalam neraka. La ilaha illallah. Fa'indahu yashibus saghir. Ketika itu kanak-kanak akan beruban. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Dan orang yang mengandung akan mencampurkan anaknya, keluar anak. Sini timbul lagi soalan, adakah orang mengandung hari kiamat? Adakah orang mengandung hari kiamat? Jadi ada ulama mengatakan, ini pada sebelum hari kiamat ni. Maknanya sebelum kiamat lagi. Mana kalau orang mengandung, bila berlaku kiamat, maka gugur anak lebok situ saja. Ya, atau habis anak. Ada yang mengatakan ayat ini lebih kepada nak beritahu huru haranya. Mana kalau keluar daripada kubur esok, ada orang mengandung, anak dia gugur lalu. Gitu dua huraian ulama tafsir. Dia kata, maknanya ada kata hakikah, ada kata nak bagi tahu kalau ada orang mengandung gugur anak. Wallahu alam. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Mu tengok orang kemabukkan, mereka bukannya mabuk. Walakin azaballahi syadid. Tapi azabnya terlalu dahsyat. Tanda pelajar, hadis ini rawahul Bukhari wal lafzu lahu wa Muslim. Kita tak rasa cemas ke? 1000 orang daripada anak cucu tu Adam, 999. Nombor apa tu? Nombor ambulan ke nombor polis? Bukan polis ni, maaf, jangan salah hayat. Mana nombor 999 ni ke neraka. Maka para sahabat terkejut, ya Rasulullah, siapalah seorang itu? Sahabat Nabi pun ada 1000 orang baru. Seorang siapa dia? Abu Bakar, Umar, Uthman. Kata Nabi SAW, jangan bimbang. Bukan buat-buatmu ni ahli surga ni, bukan ahli neraka. 99 itu daripada Ya'juj wa Ma'juj, daripada puak-puak lain. Nabi kata, bandingnya kamu dengan umat dulu, dengan orang-orang yang lain tu, sikit je kita ni. Mana macam bulu yang duduk di, bulu putih duduk di lembu, yang warna duduk di apa ni, di kuda warna hitam, sedikit ya kita. Artinya bukan umat ini yang 1000 orang seorang masuk syurga itu. Termasuk semua sekali, termasuk Ya'juj wa Ma'juj. Yang begitu ramai itu. Wallahu alam. Yang pentingnya kita kena berdoa, kita kena berusaha, kita kena berikhtiar supaya kita termasuk dalam yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk ke syurganya. Amin ya rabbal alamin. Semalam kita dah ajar doa, Allahumma atiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ahlina minan nar. Ya Allah, bebaskan kami, keluarga kami daripada api neraka. Amin ya rabbal alamin. Kena banyak doa. Lebih-lebih lagi doa bulan Ramadan, ketika kita nak bersahur, ketika kita nak beriftar buka puasa, ketika kita salat, lepas salat, semua kita baca doa ni. Ya Allah, bebaskan kami. Allahumma atiq riqabana minan nar. Boleh ingat? Kalau tak boleh ingat, kena tulis. Tengok di poster-poster yang telah kita sebarkan.
Sama ada melalui grup ataupun di Facebook sudah disebarkan, boleh cari di sana. Baiklah. Mari kita pergi kepada As-Sama'u Munfatirun bih. As-Sama'u Munfatirun bih. Langit yang demikian besarnya akan pecah belah dengan sebab kedahsyatan hari akhirat. Allahu Akbar. Langit terbelah, jangan duk main. Iza sama'un fatarat. Banyak ayat kita baca surah Infitar, iza sama'un fatarat. Dalam surah Insyiqaq, iza sama'un syaqqat. Langit terbelah, langit orang panggil pecah. Semua itu menunjukkan bahawa langit huru-hara pada hari kiamat. Kana wa'duhu maf'ula. Ingatlah, janji Allah adalah perkara yang tetap akan berlaku. Jangan duk main-main kita ni. Janji Allah tetap akan berlaku. Janji Allah tetap akan berlaku. Ai ma wa'adallahu bi khalqahu min maji'il qiyamati amrun waqi'un la mahalata. Apa yang Allah Ta'ala janjikan kiamat akan datang, benda itu pasti berlaku. Fallahu la yukhlafu wa'duh. Allah Ta'ala tidak dimungkiri janjinya. Janji Allah Ta'ala itu benar. Jadi bila kita tahu benda itu benar, kita kena bersedia untuk melalui hari-hari yang begitu dahsyat, yang begitu huru-hara, yang sangat menakutkan kita para jemaah sekalian. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita, keluarga kita daripada huru-hara hari kiamat dan juga huru-hara dunia, huru-hara ketika sakaratul maut, huru-haranya dalam kubur. Minta selamat belaka ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Baik, kita pergi kepada ayat yang terakhir. Ayat akhir apa? Inna hadhihi tazkirah. Sesungguhnya keterangan-keterangan yang mengandungi amaran ini menjadi peringatan. Dia panggil tazkirah. Kita selalu kau jemput, Ustaz, tuan-tuan perempuan, malam ni ada tazkirah di masjid kita. Tazkirah, mana nasihat, peringatan. Faman sya'at takhadha ila rabbihi sabila. Oleh itu, sesiapa yang mahukan kebaikan dirinya, dapatlah ia mengambil jalan yang membawa kepada Tuhannya dengan iman dan melakukan ketaatan, sudah pastinya dengan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin orang tak ikut sunnah dia dakwah ahli sunnah? Tak mungkin. Itu dakwah palsu kata orang. Kalau awak betul-betul ahli sunnah, awak kena ikut sunnah. Baik, kita tengok sikit, celak mata, buka telinga. Munasabatul ayah. Jadi munasabah ayat ini dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Apa dia munasabah? Munasabah ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Apa dia munasabah pelajar? Tengok molek. Allah Subhanahu wa taala tulis munasabah yang pertama. Allah Subhanahu wa taala sebut di awal surah ni. Surah kita ni surah Al-Muzammil, iaitulah kedudukan orang-orang yang bahagia. Orang yang bangun bertahajud, banyak beristighfar, banyak tadabbur Quran, itu orang bahagia. Kita semua nak jadi orang bahagia ke tak nak? Nak? Kena tadabbur Quran banyak, kena bangun tahajud, kena bangun malam. Wa ammal asqiya, adapun orang-orang yang celaka, yang jahat, Allah Ta'ala telah pun memberi amaran kepada mereka secara umum pada ayat 11. Surah ni lah, surah Al-Muzammil, ayat 11. Allah Ta'ala beri secara umum, wazarni wal mukazzibin. Allah kata kepada Nabi SAW, tinggalkan aku dengan orang-orang pendusta. Jadi geng-geng kerah kepala tak nak kata tu, surah kat aku lah. Mu
Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan fikir benda tu. Serah ke Tuhan yang akan ambil tindakan. Kemudian Allah Ta'ala nyatakan azab di akhirat. Kemudian disebut azab dunia. Bagaimana mendiang Fir'aun mati dalam laut, tenggelam. Lemah kokak-kokak kata orang. Kemudian Allah Ta'ala nyatakan huru-hara hari kiamat dalam ayat kita ini. Fa'inda haza tammal bayanu bil kulliyati. Manakala kita belajar daripada susunan awal surah tu sampai ke ayat ini, sampai ke ayat 18, lengkaplah tentang amaran, tentang peringatan, tentang supaya manusia insaf dan sedar, jangan kerah kepala, jangan lawan. Karena itu munasabahlah Allah Ta'ala bawa ayat 19. Inna hadhihi tazkirah. Semua hak membaca tadi daripada awal surah sampai ke saat ini adalah merupakan satu peringatan. Suatu peringatan, suatu tazkirah, suatu nasihat yang kamu semua kena ambil perhatian. Demikian juga munasabah juga ini yang kedua, Allah Ta'ala sebut di awal-awal surah tadi tentang hukum at-targhib, galakkan dan juga amaran, mursyidan ila ma'anil akhlaq. Allah Ta'ala nak bimbing kita kepada akhlak yang mulia, dan munqidham min kulli su', nak bebaskan kita daripada akhlak yang buruk. Maka Allah kata, inna hadhihi tazkirah, ayat yang aku baca kamu ni semuanya peringatan. Ayat itulah tazkirah yatazakkaru bihal muttaqun, orang yang bertakwa akan mengambil pengajaran, wa'izatun wa ibratun, dan juga dia ambil nasihat dan juga ibrah. Tapi untuk siapa itu? Allah kata faman sya'attakhadha ila rabbih sabila, siapa yang nak mencari jalan keselamatan, siapa dia nak mencari jalan yang selamat, maka mereka akan ikut Al-Quran, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tak selamat, dia tak ikut hidayah Quran, tak ikut hidayah petunjuk Nabi, maka orang itu dalam keadaan berbahaya. Kita hari ini, tanda ni para pelajar, mimbabil muhasabah, di antara perkara yang kita kena muhasabah, iaitulah cara kita berinteraksi dengan Quran. Adakah Quran menjadi amalan kita, menjadi petunjuk pada kita dalam gerak-geri kita, dalam ibadat kita, dalam muamalah kita, ataupun Al-Quran hanya menjadi sebagai rutin bacaan, kemudian berbagi-bagi pahala orang tu orang ni, tak cukup dengan dia buat, kita tolong bagi, itu je. Kita kata itu belum cukup. Tujuan diturunkan Al-Quran untuk dibaca, untuk dihayati, untuk ditadabbur, dan untuk diamalkan. Untuk diamalkan. Baru jadi fungsi Quran. Kalau tidak Quran ni kau duk main bahan bacaan rasmi-rasmi je. Nak periksa baca Yasin, nak tu baca ni. Akhir sekali kita tahu Quran ni Yasin je dengan 3 kul. 3 kul. Ada orang mati 3 kul. Nak mati baca Yasin. Itukah dia? Kita kata tidak. Itu fungsi utama Quran kita tertinggal, iaitu Al-Quran itu dibaca dan dihayati, serta kita kena tadabbur makna-maknanya, barulah kita dapat suasana yang begitu baik, yang keadaannya memberi pulangan yang besar kepada kita para jemaah sekalian. Tamatlah perbincangan ayat 15 sehingga ayat 19. Sekarang kita berpindah kepada apa? Berpindah kepada al-fawaid. Kita pergi kepada faedah-faedah yang kita akan ambil, 5 faedah daripada ayat ini. 5 faedah daripada ayat ini. Al-faidatul ula, faedah yang pertama. Tengok ayat yang pertama. Inna arsalna ilaikum rasula. Kami dah utuskan kepada kamu rasul. Tulis ini. Dia panggil ayat ini menyebut kepada zikrul irsal al-dini. Allah Ta'ala sebut rasul yang menjalankan tugas menyampaikan agama. Itu dia panggil rasul, manusia yang dilantik oleh Allah Azza wa Jalla menyampaikan ilmu agama.
Itu rasul syar'i ataupun dini. Ada satu lagi rasul, dia panggil rasul kauni. Utusan Allah Ta'ala secara alam maya. Dia panggil hukum alam. Macam Allah Ta'ala, wa huwa allazi arsala riyaha busyra. Allah kata, aku hantar mari angin sebagai pembawa khabar gembira. Dalam surah Al-Furqan ayat 48, bila angin mari kita suka tengok, oh nak turun hujan dah tu. Maka itu dia panggil rasul yang kita maksudkan dalam ayat-ayat, semua ayat-ayat Quran, iaitulah rasul syar'i ataupun rasul dini. Rasul-rasul ni bukannya ambil gitu ya. Allah Ta'ala akan pilih mereka di kalangan orang yang baik-baik, orang yang soleh, orang yang wara', dilantik jadi rasul dan dia terima wahyu daripada Allah Azza wa Jalla melalui Jibril alaihissalam, ataupun wahyu secara direct sebagai Nabi Musa terima daripada Allah Ta'ala kitab Taurah, ataupun percakapan yang terus dengan Allah Azza wa Jalla, tapi kebanyakannya mereka akan melalui proses dibawa oleh Jibril alaihissalam. Nabi kita terima Al-Quran berapa lama? Berapa lama Nabi terima Al-Quran? 23 tahun. Daripada bermulanya Iqra sampai ayat terakhir. Siapa dia tahu ayat terakhir Tuhan turun? Surah apa ayat terakhir? Tak tanya lama lah gitulah. Tulis. Ayat yang terakhir, wattaqu yawman turja'una fi ilallah. Tulis ayat tu, wattaqu yawman turja'una fi ilallah. Jadi itu dia katakan ayat yang terakhir. Ada setengah kata al-yawma akmaltu lakum, kata tak, ayat itu waktu haji. Kemudian Nabi kita balik ada lagi ayat yang turun. Selepas daripada itu wallahu alam. Baik, yang kedua, tulis faedah yang kedua, al-faidatus tsaniyah. Faedah yang kedua, Allah kata inna fa'asa fir'aunur rasul fa'akhazna, belum tu lagi. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan. Mana kami utuskan engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami utuskan rasul kepada Firaun. Jadi Firaun ada rasul, umat Muhammad ada rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi timbul soalan, tanda soalan. Hal yumkin, bolehkah tidak at-tamassuku bihadhil ayah, kita jadikan ayat ini sebagai hujjah untuk nak menerima al-qiyas, qiyas sebagai satu hujjah. Apa makna qiyas? Kita banding. Muhammad rasul, sebagaimana Musa juga rasul. Itu dia panggil qiyas. Al-jawab, apa jawab? Naam, betul, boleh terima. Li'annal kalam innama yantazimu, maknanya percakapan itu akan teratur, tersusun. Lau qisna ihda suratain al-ukhra, kalau kita ambil, kita kiaskan percakapan itu dengan percakapan ini. Apa dia nak jadi kias? Coba tanda ni pelajar. Apa dia maksud kias? Kias tu maksud apa? Maknanya kita ambil hukum baru, kita pergi banding dengan hukum asal. Sekarang ni kita makan apa? Nasi, beras. Beras tak ada dalam hadis tentang zakat fitrah. Ada Nabi sebut beras? Tak ada. Jadi ulama kata oleh kerana beras ni sifat dia sama dengan gandum, mengenyangkan, boleh disimpan, maka dia panggil ilhaq. Jadi kita ambil kias ni, kita ambil beras, kita kiaskan kepada gandum. Sama kat sini. Maknanya nabi-nabi, rasul dengan rasul. Walaupun nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang terbaik, yang paling afdal, tetapi rasul lain pun ada kelebihannya yang tersendiri. Tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'dhin. Baik, cukup saya kata dulu. Kalau tidak panjang jadi. Yang ketiga, tulis anak. Yang ketiga,
Allah Ta'ala sebut fa'asa fir'aunur rasul fa'akhaznahu akhzan wabila. Oleh kerana Fir'aun telah menerhakai Rasul, lawan Nabi Musa AS, maka kita ambil tindakan yang berat kata dia. Kata di ulama, isbatul asbab. Segala benda boleh kita sandarkan kepada sebab. Boleh disandarkan kepada sebab. Kenapa Fir'aun binasa? Sebab lawan Nabi Musa. Kenapa Fir'aun tak boleh terima dakwah Musa? Kenapa? Sebab takabur. Baik. Kenapa Abu Jahal dengan geng-geng dia di Mekah tak mau terima dakwah Nabi? Sebab apa? Sebab takabur. Alah Muhammad, anak pengembala kambing, mari ngaku jadi Rasul. Maka para ulama mengatakan sebab, tanda itu. Sebab, setiap benda ada sebab. Likulli syai'in sababa. Allah Ta'ala jadikan benda sebab. Sebab apa kita kenyang? Sebab makan nasi. Itu sebab. Nah, kau tak kenyang hari ni? Kenyang? Bila-bila sahur 2 kali tambah. Kau tak boleh nambah. Baik, itu setiap benda ada sebab. Jadi sebab kamu jadi binasa, lawan Nabi, lawan Rasul, puncanya apa? Takabur. Ini punca. Jadi kita kena hilangkan sifat takabur, sifat rasa diri bijak, barulah kita akan selamat, insya-Allah. Kalau tidak, kita perlekehkan semua orang. Dia ni, ala ustaz ni, tahu ke apa? Jadi dia terpandang pada orang. Dia tak erti apa pun, tapi dia boleh condemn orang, dia boleh perli orang. Kita kata inilah manusia takabur. Jadi Fir'aun binasa bersebab. Sebab dianya takabur, mengaku jadi Tuhan, mengaku sombong, macam-macam benda dia tak tahu. Walaupun dia mengaku jadi Tuhan, tapi dia kena pergi ke tandas. Adakah bila Fir'aun buang air, air kecil ke besar, jadi wangi? Sebab air kecil Tuhan. Ada bosong bangga jumpa orang lain juga. Jadi tak sedut sombong. Jangan disombong-sombong. Bahaya. Bahaya ke tak bahaya sifat sombong? Sangat berbahaya, sebab sombong yang telah memberi binasa kepada manusia. Tengok ayat Tuhan kata apa? Tengok ayat faedah yang ke berapa dah kita? Yang keempat Yang keempat, faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Siapa dia nak ambil jalan untuk menuju pada Allah Azza wa Jalla. Jadi Tuhan kata faman syaa'a, siapa dia kehendaki. Tanda ni pelajar. Ayat ini menjadi dalil kepada Allah Taala telah mentakdirkan semua perkara ini dengan pilihan kita. Pilihan kita. Jangan jadi seperti puak-puak Jabariyah, tulis. Puak-puak Jabariyah. Ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil Jabariyah. Jangan buh nama orang Jabariyah ni. Jabariyah ni orang yang pahaman dia manusia ni macam robot. Tak ada pilihan. Kita buat bukan dengan pilihan kita. Ya, dia panggil macam robot lah. Robot ni remote control, pecek jadi. Lah. Tapi Allah kata isbatu masyiatil ibad. Allah Ta'ala beri pada manusia ni ada pilihan. Dalam surah yang kita baca pagi imma syakiran wa imma kafura. Sama ada mu syukur atau kamu kufur. Jadi kita kena ingat situ. Jangan mudah-mudah duk percaya ke orang. Jadi dia panggil ayat ini isbatu masyiatil ibad. Tapi semua kehendak kita di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Tapi kita ada otak, kita boleh mikir nak hak comel, nak hak bodoh, nak hak baik, nak hak buruk, nak Islam, nak kafir, pilih sendiri. Baik, yang terakhir, yang kelima, Allah kata inna hadhihi tazkirah. Tuhan kata ini adalah peringatan. Lifaman syaa'a attakhadha ila rabbihi sabila. Quran ini peringatan. Hadza tanwihu bi ayatil Quran. Ayat ini memperingatkan kita tentang peranan Al-Quran. Peranan Al-Quran itu memberi peringatan. Wa tajdidun lit-tahrid 'ala tadabbur. Ayat ini menggalakkan kita supaya kita tadabbur Al-Quran dan berfikir bagaimana nak ambil manfaat daripada Quran. Jawab dianya para pelajar,
nak ambil manfaat daripada Quran dengan cara mana? Dengan cara kita tadabbur Al-Quran. Sebab itulah kata Ibn Jauzi dan lain-lain, poster kita dah keluarkan kepada para jemaah. Dia kata kita ni kalau kita nak dapat maklumat, nak dapat kelebihan-kelebihan yang besar, maka kita kena tadabbur Al-Quran, sebab tadabbur Al-Quran itulah menjadi alat yang besar, alat yang nyata untuk kelebihan yang kita bagi. Maka ni kata Ibn Jauzi, dia kata apa? Ya, maaf, Ibn Rajab. Kata Ibn Rajab, wa min a'zami ma yutaqarrabu ila Allah. Di antara perkara yang paling besar untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla daripada amalan ayat sunat, kasratu tilawatil Quran. Kita kena baca Quran dan kita kena dengar Quran, kita kena berfikir, bertadabbur dan memahami Al-Quran. Itu kata Ibn Rajab rahimahullahu taala. Maka kata Khabbab Ibn Al-Arati radhiyallahu anhu, dia kata apa? Taqarrub ila Allah mastata'tum. Adalah kita mendekatkan diri kepada Allah Taala sebanyak mungkin yang kita baik. Di antara perkara yang terbaik untuk kita bertaqarrub ila Allah, iaitulah dengan kita memahami, mempelajari, membaca kalamullah. Maknanya ibadat yang terbaik, kita beribadat dengan kata-kata Allah sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, kita ibadat dengan dia. Jadi kita jadikan bacaan Quran sebagai ibadat. Jadi pada bulan Ramadan yang mulia ini dan bulan-bulan yang lain, jangan lupa beribadatlah kita dengan membaca Quran, dengan kita bertadabbur Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang-orang yang selamat di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah ayat yang terakhir, ayat yang ke-20, kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.